Tuan Imam, Tuan Bilal, pengisi masjid, pengisi surau Al-Huda serta ahli tatan kuasa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Sekali lagi dikurangkan nikmat sihat, lapang masa, taufik dan hidayah, kudrah dan iradah serta inayahnya, dapat bersama-sama hadir, mentaati perintah Allah, salat berjemaah dan duduk dalam majlis ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa nak bahagia, nak selamat, nak berjaya di dunia, dia mestilah pandai berilmu. Barang siapa nak selamat, nak bahagia, sejahtera di akhirat, maka dia hendaklah berilmu. Barang siapa nak bahagia, nak sejahtera, nak selamat dunia akhirat dalam keberkatan nikmat Allah Ta'ala, maka dia hendaklah berilmu. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi pilih kita untuk pertemuan hujung-hujung ni sebelum kita menghadapi Ramadan. Jadi hari ini jilid pertama ke jilid kedua? Jilid kedua. Jilid yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi menghasiani akan hamba-Nya. Banyak manalah kita cinta kasih Allah Ta'ala lagilah meluas, lagi mendalam, lagi hebat terhadap hamba-hamba-Nya. Alhamdulillahillazi istafa ba'da ibadi bisuluki tariqil muqarrabin. Segala puji tertentu bagi Allah yang memilih ia akan setengah daripada hamba-Nya dengan menjalani jalan orang yang hampir kepadanya. Jadi Alhamdulillah, kitab ini bila dipelajari, dipahami, dihayati, menjadikan pempunya ilmu ini akan hampir dekat dengan Allah SWT. Ini menjalani tariqul muqarrabin, jalan hampir kepada Allah Ta'ala. Wa nawwir qalbahu binuril iman wal yakin. Mana dengan kita mempelajari kitab ini akan timbul nanti cahaya keimanan, kepimpinan daripada Allah Ta'ala, taufik hidayah. Ini dosa, ini maksiat, ini salah, ini betul. Wal yakin. Mana yakin ni apa? Setiap amal yang kita buat ini ada dalil Al-Qurannya. Setiap amal yang kita buat hari-hari ada hadisnya. Ini bertambah yakinlah. Hajat kepada dalil namanya nakli, wal yakin, dalil nakli. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Jadi kat sini nyata jelas. Jadi kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh dua-dua, tak ada masalah. Bila dia sebut dia sayyidina, bila ketua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan penghulu kepada sekalian Nabi dan segala pesuruh Rasul-Rasul, diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi pada kitab Syiar Salik ini oleh Syekh Abdul Samad Al-Jawi Al-Palembanggi. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyaihi wa li jami'il muslimin. Maknanya mudah-mudahan dengan amal ilmu ini, itulah kata Nabi Muhammad SAW, bila mati seseorang hamba Allah ini terputus hubungannya, dah tak ada amal apa-apa pun kecuali 3. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Banyak mana kita sedekah, itulah milik kita di yaumil mahsyar nanti. Bahkan akan digandakan hingga 700. Wallahu bi ghairi hisab. Maknanya bukan 700, bahkan diganda-gandakan lebih daripada itu. Bergantunglah kepada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hidup kita ini, bila kita pelajar, Syekh Abdul Samad Al-Palembanggi dapat ganjaran pahala kalau kita amal lah. Jadi ilmu itu. Yang kedua, al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita dah belajar, kita dah tahu, sampaikan. Sebelum sampai, sebelum ajar, sebelum tunjuk kepada orang, kena buat diri. Diri kena buat. Macam kita cukur kepala lah. Sebelum kita cukur kepala orang, kena cukur kepala sendiri-sendiri.
Macam mana cukur kepala sendiri? Mana kepala kena cukur sendiri. Baru cukur kepala orang, itu dalam bab tahallul, cukur kepala. Jadi mudah-mudahan Syekh Abdul Samad Al-Qamani dan ahli keluarga wa masyaihi, orang yang diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab kitab ini dibuka. Ini namanya kitab kuning. Ini kitab antara kitab turas lah ni. Kitab Sirrus Salikin ini kitab turas ataupun kitab kuning yang jarang dibuka. Seterusnya, bagi segala gurunya dan segala orang yang Islam. Mana untunglah orang yang belajar kitab ini, nanti dapat diamal, dipelihara. Ini induk induk daripada Sirrus Salikin kepada Jarul Hub wa Mambahatil Qulub. Inilah bahagian pertama, hazal qaumus salis. Maknanya jilid yang kedua ni bahagian yang ketiga lah. Jilid pertama bahagian 1, bahagian 2. Ini jilid kedua bahagian yang ketiga. Al-qaumus salis min kitab Sirrus Salikin ila ibadah rabbil alamin wa huwa fi bayanil mahlaqat wa fihi asyara abwab. Maknanya dalam bab yang ketiga ini, bahagian ketiga, dia ada 10 bab. 10 bab semuanya menceritakan tentang siapa kita sebenarnya. Ini nak kenal diri ni. Adakah kita macam ni? Adakah kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ataupun sebaliknya? Jadi kita kenalilah sifat-sifat yang mana mahmudah dengan mazmumah. Jadi ini bicara hati. Ada 10 bab yang membinasakan ibadat. Jadi dalam bab ini ada 10 bab, bahagian ketiga ni semuanya membicarakan sifat yang menghancurkan, membinasakan, merosakkan ibadat seseorang hamba Allah. Kerana apa? Nanti kita akan baca. Al-babu awal fi babi ajaibil qalb. Bab pertama menyatakan ajaib yang di dalam hati. Ini mana hati kita ni tak tahu. Rambut sama hitam, hati sama perang. Lain pikiran orang lain. 10 orang 10 pikiran, 10 perasaan, tak sama perasaan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi bani Adam mudghah. Sesungguhnya pada diri jasad anak Adam itu ada seketul daging. Idza salahat salaha laha sairil badan. Apabila baik, ia nascaya baik sekalian badan. Wa idza fasadat fasada sairil badan ala wahiya qalb. Dan apabila binasa, ia nascaya binasa sekalian badan. Ketahuilah olehmu, iaitu hati. Jadi dalam kita semua ni ada hati. Tuan-tuan ada hati tak? Semua ada hati. Tak tahu kepada siapa ke, tetapi khas kita harap redha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, faqad tabayyana bi hadzal hadis annal asla wa huwa qalbun wa huwa amirul muta' fi alimil jasad wal baqiyatur ra'iyah. Maka sesungguhnya telah nyata dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kata Imam Al-Ghazali, bahwasanya asal kemuliaan manusia itu iaitu hati. Jadi hina ke, mulia ke, tinggi ke, rendah kedudukan manusia itu bergantung kepada hatinya tu. Kalau hatinya baik, maka matanya baik, telinganya baik, mulutnya baik, tangannya baik, kakinya baik, perutnya baik, kemaluannya baik. Tapi kalau hatinya tak baik, perutnya tak baik. Perutnya tak baik. Pasal apa? Hati kata, orang punya, aku punya. Gitu. Aku punya, aku punya. Semua aku punya. Wah, dahsyat itu dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Lepas tu apa hentam sajalah untuk kau, hentam sajalah untuk aku. Mana boleh? Mana boleh untuk kau? Mana boleh untuk aku? Kepala otak kau. Kepala otak kau untuk kau, kepala otak aku untuk aku. Astagfirullahaladzim. Ini kalau mana? Maknanya bergantung kepada hati kita tu.
Baik buruknya tu. Bergantung kepada hati. Kalau hati baik, insya-Allah. Hati ni nanti diceritakan seperti raja. Hati itu seperti raja yang diangkat di alam jasad. Dalam tubuh ni ada hati. Jadi tuan-tuan nak bersih hati ni tuan-tuan tasyahud itu jaga betul-betul kalimat Islam dan iman tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 6 harakat tu. Ma'arif li sukun Asyhadu an la ilaha illallah, 1 alif. Muhammadur Rasulullah. Ma'arif li sukun, 6 harakat. Habis nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarik nafas tuan-tuan. Tarik nafas terus masuk dalam jantung. Bila tarik ini bersama dengan oksigen, betul tak? Masuk jantung, akan dipump ke seluruh badan. Maka hati ini, jantung ini akan membawa darah yang penuh dengan syahadah tadi, keimanan pada Allah Ta'ala, terus ke seluruh badan. Maka daripada kepala sampai kaki, darah ni penuh dengan kalimah Allah, 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 Allah. Jadi jaga hati. Jadi bila ada Allah ni tadi, tangan tadi nak curi ke, nak dengki, nak pukul tak berani. Mata nak lihat mana tak berani, pasal dipenuhi dengan raja yang baik tadi. Siapa raja? Hati. Siapa hati? Qalbun bukan kalbun. Kalau kelab ansor, kelab ansor di mana ya? Anjing-anjing Kalau qalbun, itu qalbun patutnya di kelab. Jadi kita kap lamba, kalbun mana? Anjing. Wah gitu. Ubah. Itu dah berlalu 10-15 tahun. Sekarang ubah namanya Tunas Ansor. Alhamdulillah. Jadi dulu kita tak tahu. Panggil kalbu, kelab ansor. Kalbu ansor. Anjing-anjing. Allahu Akbar. Jadi gitu segi pemahaman ilmu itu. Seperti tentera. Tinggal yang zahir tadi. Mana tadi? Lari ke? Seperti raja yang diangkat di alam jasad, dan sekalian anggota yang zahir yang tinggal, yakni yang lain daripada hati itu, iaitu tenteranya yang mengikut ini. Jadi seluruh badan ini, daripada ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya ikut kepada hati. Hati ni pemerintah dia. Gerak hati ni apa? Oh, pasal lambak. Maka satu badan semua pergi pasal lambak. Ada tuan-tuan kaki je pergi pasal lambak, badan kat rumah? Tak ada, ikut semua. Jadi begitu. Kalau hati kata, wah dia ni kan, dah mulalah. Itu namanya hasad dia ni, gitu hati. Maka ya tangannya nak ngeplak, kakinya nak nyepak, matanya ya nak terbeliak, mulutnya ya terbuka tertutup begitu. Jadi menakutkan. Ketahuilah olehmu hai saudaraku yang menjalani alam tarekat. Ini kita masuk dalam tarekat. Tarekat ini sangat penting tuan-tuan tarekat ini membawa kepada kita mengenal Allah. Yang kita dah pelajari fardu ain yang biasa-biasa ini namanya fardu ain. Itu syariat namanya. Syariat ni ada 2. Yang fardu ain ataupun yang fardu kifayah. Bila ada fardu ain, fardu kifayah kita hayati, kita kena cari namanya tarekat. Ikut jalan kepimpinan. Baru tak belusuk-belusuk semak bukan suka-suka orang guru semua kita ambil, tak ada. Cari yang betul-betul. Kalau ada ni, mana dalilnya? Ini mana hadisnya? Ada Quran, ada hadis, terima. Al-Quran tak ada, hadis tak ada, ulama sepakat kata boleh injek COVID, boleh puasa-puasa injeklah COVID lah. Gitu, pasal dah dipatwakan gitu. Ijma' ulama memutuskan, boleh. Jadi orang yang menjalani tarekat ni umur yang 40 tahun ke atas. Ada yang bawah 40. Semua dah 60, 70. Ustaz Rais baru 25. Ustaz Rais ya. Ustaz Rais ke Ustaz Rais sana lah. Ini Ustaz siapa ni? Rais Oh yang sana?
Oh tu Razi, patut saya panggil Rais, dia diam je. Rais Al-Jerami ya, rupanya sana Razib Oh Allah, sini Rais ni. Allahu Akbar. Gitulah. Tak kenal maka tak cinta. Mana kita ni kurang mencintai si Rais ni lah. Gitu pasal kita tuan-tuan mungkin kenal sangat, tapi bagi orang-orang tertentu yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Ini Jadi kitab ini akan membicarakan tentang hati. Jadi kita kena tahu hati ini kena ada kepimpinan, ada jalan supaya kita ni terpimpin ke arah kebaikan, ketaatan, keredaan, rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi mengenal Allah. Mengenal Allah saya dah banyak kali ulang di sini. Ini orang Islam mesti. Islam tu apa itu Islam? Islam huwa din. Islam huwa din. Islam tu ialah agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala hanya agama Islam. Lain semua tertolak. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, setelah turunnya ayat-ayat Al-Quran, semua tadi dimansuhkan. Gitu asbab Nabi Muhammad SAW. Jadi kepada ma'rifatullah yang sebenar-benar ma'rifat. Ini tuan-tuan yang sebenar-benar ma'rifat ni. Jadi nak kenal Allah ni, alif, sin, lam, alif, mim, Islam. Islam ni agama. Awaludin, pertama-tama dalam agama ni mesti kenal Allah. Kalau kita tak kenal Allah, Islam tak terpelihara. Jadi macam mana nak kenal Allah? Jaga ni, alif ni. Ini tuan-tuan alif, lam, ha, simpul ni. Ini Allah ni. Tengok belakangnya 18 nama Allah. Tengok sininya 81 nama Allah dalam badan kita ni. Jadi kita ke mana-mana walaupun dalam kebun sawit, ada Allah bersama kita. Melekat ni. Gitu nama Allah 1881. Jadi dia tak berani nak buat yang dosa manusia, onar-onar, tak berani, tinggalkan. Jadi nak kenal Allah ni 4 ni perkara ni. Pertama, pahami, hayati hakikat zat Allah. Jadi jangan tinggal. Macam mana kita nak tahu zat Allah ni? Siapa baca 3 kali dia macam pahala baca Quran 30 juzuk. Siapa baca 140,000 terhijab dirinya, terlepas daripadanya, daripada api neraka, azab Allah Ta'ala. Suratul Ikhlas, Qul Wallahu Ahad. Jadi tuan-tuan banyakkan baca Qul Wallahu Ahad. Minimal kan setiap waktu dapatkan paling tidak 3. Dah macam khatam Quran lah. 3 kali 5 15. 15 kali 30 15 kali 30 150. 150 kali 12 tahun. Berapa? 150 kali 12. Wallahu a'lam. Lepas tu kalikan. Kata Haji Mansur umur dah 70 kali 70. Allahu Akbar. Tolaklah 20 tu tadi, belum memanjiskan, belum sunat, tolak 20. 50 ringgit, 50 tahun. Kali 50 tahun. Berapa Fatihah? Surah itu dah wajib surga. Amal Wallahu Ahad aziz tuan-tuan. Hakikat zat Allah. Qul Wallahu Ahad. Allahus Samad. Jangan jumpa orang, jangan jumpa Tok Bomo, jangan jumpa yang bukan-bukan. Minta yang orang betul-betul lillahi ta'ala. Yang kerjanya sembahyang berjamaah tak tinggal itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Jadi kalau kita ada masalah, ada apa-apa, sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang apa tu? Sembahyang pasal kita ada sesuatu. Sembahyang hajat. Tapi kalau terpilih, macam mana nak pilih ni? A ke B? Sembahyang sunat? Istikharah. Haji tahu je. Kalau kita rasa, kalau aku mati besok ni macam mana lah, tak sempat taubat. Apa solatnya? Solat taubat. Jangan panjang-panjang solat taubat. Pertama, al-insyirah. Yang kedua, al-ikhlas. Cukup. Ya Allah, Kau ampunkan dosaku, dosa mak bapakku. Ampunkan dosaku terhadap mak bapakku. Ampunkan dosa mak bapakku kepadaku. Oh, ada. Kadang-kadang kita dengan anak lain. Anaknya beli pensil 2B. Gitu Yang Alung belikan 12B. Gitu ada.
Rupanya pensel ada 14B pun ada tuan-tuan. Ya Allah gitu Dah bila belajar arkitek tu rupanya macam-macam pensel gitu ada betul. Jadi begitulah. Hakikat zat Allah, qul wallahu ahad. Amal tuan-tuan minimal setiap waktu 3 kali. Kalau 3 kali setiap waktu tak sempat, dah dibagi musyabiatul asyirah. Apa dia tu? 10 perkara yang dibaca 7-7. Yang pertama apa? Suratul Fatihah 7 kali. Lepas tu ayatul kursi 7 kali. Lepas tu surah Al-Kafirun 7 kali. Lepas tu Al-Ikhlas 7 kali. Lepas tu Al-Falaq 7 kali. Lepas tu An-Nas 7 kali. Lepas tu salawat tasbih Fatimah 7 kali. Lepas tu salawat Ibrahim 7 kali. Lepas tu Isyfar Azim 7 kali. Lepas tu doa tu Allahumma fa'al bina wa bihi ma'ajilan wa ajilan fid dini wa dunya wal akhirah. Ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana. Ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halim. Jawadun karim raufur rahim. Ya rabbahu ya rabbahu ya rabbahu ya jabar. Ujbur qulubana wastur ayubana. Tu tutup semua aib salah kita. Waghfir dzunubana. Ampunkan semua dosa. Allahu akbar. Bi rahmatika ya arhamar. Itu dibaca bila? Lepas subuh dan lepas asar. Kalau asar tak sempat, lepas maghrib. Kalau maghrib tak sempat, sebelum tidur. Pagi, subuh, sebelum tidur, bangun tidur. Berapa kali? 3 kali. 3 kali 7? 21. Wah, tadi baru 3. 21. Jadi 21 tambah 15 berapa? 21, 15 30 36 kali 12 kali 40 tahun. Bahagia. Ya Allah, bacaan ini untuk khas Tuan Haji Latif Al-Fatihah. Gitu. Allah gembira. Tuan-tuan, hari-hari orang yang mengenal diri ni, segala amalnya memang disedekahkan. Pahalaku hari ini, amalku hari ini, aku sedekah semua pada mak bapak aku. Kepada ahli keluargaku, masuk surga tanpa hisap. Ya Allah, minta hari-hari tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami akan hakikat af'al Allah. Kita datang sungguh berjemaah, jumpa kawan-kawan, boleh belajar ini. Jangan rasa kita rasa hebat. Bukan. Kita datangnya atas dasar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyakkan ni tuan-tuan. Sampai tersebut siapa baca 3 kali, baca sekali, diangkat amalnya. Nampak tu? Diterima doanya. Siapa baca 3 kali, dijaga dirinya daripada orang nak mengumpat, menghina, mengaib, tak berani. Malaikat ikat, tangkap, pegang lidah dia ni. Baca berapa kali? 3 kali. Bila dia baca 7 kali, riwayat At-Tirmizi mengatakan baca 7 kali dibinakan satu mahligai dalam surga, istana dalam surga. Apa nak dibaca? La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap waktu baca itu tuan-tuan. Lepas salam je la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu la ilaha wahdahu la syarikalah 10 kali. Memang dah wajib syurga lah. Itu hadis Nabi. Siapa baca lepas maghrib 10, lepas subuh 10, jaminan syurga menanti. InsyaAllah lah, bila dijaga amal gitu, hati jadi baik. Gitu. Jadi yang kedua, hakikat af'al Allah. Hari-hari ingat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga, pahami, hayati akan hakikat asma Allah. Asma Allah ada berapa? 18, 81. Siapa hafal ni dalam hadis kata dakhulal jannah, ya Allah, masuk surga ni. Jangankan 99, 3 je dah masuk surga wajib. Apa yang 3 tu? Nama Allah. Kita dah pelajari dalam kitab Jawril Mahub wa Mambahatil Qulub tu. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Amal 3 ni betul. Pahami, hayati betul-betul.
Ingat Allah 24 jam di mana kita berada, Allah bersama kita. Yang kedua, Ar-Rahman. Ar-Rahman ni apa? Ar-Rahman? Maha pemurah. Murah ni apa? Sedekah, bawa nangka, betul tak? Alhamdulillah ada nangka. Nangka madu ke nangka apa tu? Nangka bubu Cepedak. Oh, madu 3. Oh, Pak Imam. Dahsyat Pak Imam, madu 3. Patut besar-besar mentol nangkanya Itu. Murah. Sedekah tuan-tuan. Bila kita sedekah, haram api neraka tuan-tuan. Pintu surga terbuka seluas-luasnya. Pintu neraka tertutup rapat-rapatnya. Allahu Akbar. Lepas tu Allah Ta'ala gandakan pula tu. Kalau alih-alih buah tu cuma setahun sekali, setahun 5 kali buah. Wah, gitu. Baik-baik buah tu 5 kilo, jadi 12 kilo. Ini rezeki Allah Ta'ala bagi. Kalau kita yakin dengan Allah Ta'ala lah. Kebanyakan kita ini kurang. Ke situ arahnya. Ar-Rahman murah. Hari-hari misi sedekah. Sedekah tuan-tuan. RM1 jadi 700. Ya Allah, hai. Satu ulas nongko Nongko ke nangka? Nangka. Nongko. Kori pentil. Tewel jangan. Sayur. Seulas tu jadi 700 ulas. Ya Allah, hai. Agak-agak tuan-tuan termakan ke? Memang tak termakan, ambil bau aja. Siapa yang ajar ambil bau? 3 Abdul, bukan Piramli. 3 Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Ambil bau aja. Kerana dia memahami hakikat itu selamat. Yang tak faham dua-dua masuk jil. Gitu. Tergadai segala-galanya. Jadi dia kenal diri. Bagus. Filem lama-lama ni banyak pengajaran cuma segi tasawufnya, segi fiqahnya, segi tauhid, segi tajwid pun ada. Kurenung dalam kitab okay. Berdetab gitu. Qalqalah tu, qalqalah. Kita belagu berirama ikut tajwid, orang suka. Macam doa raya. Amin amin bijudika amin. Ini dah amin amin. Kok amin amin? Janganlah. Baik-baik Tuan Rahman nak bagi RM50, RM5 dia masuk tabung. Astaga. Wahdina minka amin. Wah, sedapnya. Wa ya khairal mas'ulina ya Allah. Gitu. Allahumma a'tik riqabana. Sambung lagi doa. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah tuan rumah yang kami ziarahi. Panjangkan umur, murahkan rezeki. Kalau duda, jumpakan jodoh baru lagi. Gitu. Kalau duda, jumpakan jodoh yang baru lagi. Gitu. Contoh, kalau kita ziarah pergi rumah duda macam tu. Kalau rumah janda gitulah. Kok ada? Memang ada gitu ya. Gitu. Tanya, mana hadisnya? Astagfirullahaladzim. Janganlah sampai macam tu. Memang tak ada. Itu namanya seloka. Gitu. Yang keempat, Ar-Rahim ni sayang. Ni dia nak puasa, sayanglah kita. Jangan jera dengan adik-beradik, dengan isteri yang jangan ditepelingi. Kalau tak ada nangis saja, nangis, sorang-sorang nangis nak puasa ni. Siapa nak masak sahur untuk aku? Sorang-sorang je lah. Nasib baik ada anak, pergi Kuala Lumpur ikut anak. Tak apalah, hibur-hiburkan hati. Jadi begitulah halnya. Rahim ni sayang. La yadkhulul jannatal qati. Tidak akan masuk surga tu, kata Rasulullah. Orang yang tak ada sayang ni. Gitu Maka kita kena sayang. Ni nak Ramadan ni, 4 ni jangan ada dalam diri kita. Pertama, kedua ni tuan-tuan memang tak ada lah. Tak tahu kalau diam-diam kat rumah ada. Pertama, minum arak. Ada minum arak? Tak ada Nak tahu kat rumah bawa orang ni balak pernah Carlsberg. Ya boroli Dia bingung you gitu minum Carlsberg. Gitu Ada. Terus kekal mabuk. Yang kedua syirik. Tuan-tuan ada syirik ke? Ada kat rumah ada tukung 4 tembah ada tak? Habis bini dah tak ada? Ada. Bapak dah tak ada? Tak ada kan? Memuja saya daripada tak ada. Ni 2 ni selamat. Yang ketiga ni apa? Orang yang suka marah orang. Orang suka marah orang ni habis amalnya. Allahu Akbar. Orang suka marah. Dan yang keempatnya, orang yang suka
gaduh. Marah lain gaduh lain kalau gaduh ni sampai tak tahu halal dunia akhirat. Allahu Akbar. Ini 4 cara nak ma'rifatullah. Nanti kita akan pelajarilah sifat-sifat ni yang mazmumah ini, yang mahmudah, supaya selama ni agak tengoklah siapa buat, maka kalau ada itulah habis. Kalau tak ada aku tak hidup surah ni. Astagfirullahaladzim. Itu maknanya tu, itu bukan syirik yang hopi itu syirik yang memang jali, nyata jelas. Ada azan isyak, bagi laluan azan. Allahumma salli ala Alhamdulillah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah telah pernah memukiri janjinya. Menyampaikan kepada makrifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar makrifat. Jadi nak kenal Allah Ta'ala ni 4 tadi kena jaga. Pertama, hakikat zat, amal qul huwallahu ahad. Yang kedua, hakikat af'al,
Amallah hari-hari la haula wala quwata illa billahil azim. Yang ketiga hakikat asma. Bismillahirrahmanirrahim. Itu minimal satu hari 786 dapatkan. 786 nak elok 1000 lagi bagus. Yang kita dah pelajari dulu 786 ataupun 120,000 khatam. Dia ada doanya, saya pun dah bagi dulu Maknanya selesai. Yang ke akhir sekali, pahami akan hakikat sifat. Di sifat ni. Ya, wujud. Tuan-tuan wujud tak? Wujud tak? Tapi wujud sementara, tak kekal. Kejap aja. Ayyukum ahsanu amala, nak tengok siapa yang baik amalnya. Hidup ni untuk cari amal bekal. Masuk kubur habis. Masuk kubur dah habis dah. Kalau ada 3 tadi. Al-ilmu yang tafa'u bi, sedekah jariah, wa waladun soleh yad'ulah. Kalau 3 ni untung. Jadi 3 ni 2 payah nak dapat. 2 payah, 1 senang. Apa dia? Sedekah jariah. Anak yang soleh. Untung Pak Imam. Jadi Bilal anaknya. Mudah-mudahan terus jadi anak yang soleh. Walaupun namanya tak soleh, pastikan besok isterinya nama solehah gitu. Yalah. Nak dapat anak yang soleh, cari namakan dia soleh, isterinya solehah. Jadi keluarnya ya betul-betul soleh solehah. Wah gitu, mudah-mudahan Sedekah jariah confirm kita boleh buat. Al-ilmu, ya Allah, ilmu kita. Belajarlah. Kalau namanya maulid maulid. Orang Haji belakang tu saya ingat, kalau maulid dah lebih 50 tahun dia dengar ceramah maulid. Penceramah datang-datang hebat-hebat sini tu lah. Dia kan cerita tentang sunnah Nabi, betul tak? Berapa orang yang istiqamah setiap kali wuduk gosok gigi. Asal wuduk gosok gigi. Pasal itu sunnah Nabi Muhammad. Kadang dengan nama Muhammad pun buat tak tahu aja, macam betang kayu. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Sekarang tu dia dah sebut dah. Segi ilmu, Allahu akbar. Jadi kita harap Allah Taala terima je lah. Jadi jangan tinggal doa. Allahumma rzuqna rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Kalau itu macam ya ke diterima? Oh gitu. Lagi doa ni, ya Rasulullah kata dibaca clear, terus diangkat. Apa dia? Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, kau elokkan semua. Walaupun mencuri jadi thayyib. Walaupun ngumpat thayyib. Boleh tak? Tapi kita dah minta, syaratnya kita minta. Semua jadi elok. Wa ajirna min hizyid dunya. Jauhkan kami daripada kehinaan dunia. Apa hina dunia, tuan-tuan? Dengar azan tak pergi masjid, hina, tuan-tuan. Ulaika hum kal an'am, mereka ni seperti lembu. Bayangkan kalau kat sini ada lembu pergi masjid sembahyang. Allah, mana? Mana yang tak datang tu, ulaika hum kal an'am. Berdasarkan Al-Quran surah Ar-Ra'd tu, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika hum kal an'am bal hum adall. Sesungguhnya nanti dalam akhirat aku akan penuhkan neraka jahanam kebanyakan di kalangan manusia. Kenapa manusia ni asal takwim seelok-elok kejadian, betul tak? Lubang hidung 2, ada yang sumbat 1. Tak ada semua. Telinga 2, mulut 1, telinga 3. Macam mana? Tak boleh. Kalau ada 3 macam mana? Lubang hidung ke bawah, kalau cuba lubang hidung ke atas gitu. Kalau hujan penuh air, payah kita nak napas. Tapi akhirnya masukkan neraka. Kenapa? Ulaika hum kal an'am, mereka ni seperti binatang. Ada akal tak nak fikir. Aku dah kasih nikmat sehat, dengar ya, rezeki mewah, kok tak pergi jemaah ni kenapa? Gitu. Cepat-cepat nak balik, bukan ada janda mula pun kat rumah, tak ada. Paling tidak tanahlah pokok janda kaya Janda kaya, sebelahnya janda berias. Wah, mulalah Pak Ji dah mula janda-janda ni. Wah, tak lama lagi datang.
Rupanya sekali datang janda merana tengah-tengah. Pernah nampak pokok janda merana? Tak pernah Tonton type dekat Google sana, janda merana keluar. Iya, kalau tengok pokok tu macam nangis sedih, sayu je. Tuan-tuan kalau pergi ngala-ngala Aitam, Batu 8 Batu 6, Batu 7. Batu 7 kan ada tokong sini tu. Sebelah tu ada satu pokok tu. Dia daunnya alu-alu macam minai tu. Dia lentur aja. Tuan-tuan tanam pokok tu. Maknanya tenang rumah. Seronok gitu, tenang gitu. Tak pernah nampak pokoknya. Pokok namanya janda merana. Type situ, janda merana. Nanti saya hantarkan pokok lah, gambar pokok tu Jadi orang kata, jangan Ustaz, jangan tanam pokok janda ni, nanti Ustaz janda mana boleh gitu. Gitu. Ada pokok yang warna kuning, warna oranye janda apa? Janda orang pula yang suka-suka Pak Imam Janda kaya putih, janda berias merah tu kan, pink tu. Kalau yang warna oranye sekarang tu dah macam lonceng kecut-kecut tu. Janda kedekut. Dia kedut-kedut janda kedekut. Saya belajar dulu lah ngapal nama pokok ni payah Tak hafal 60 dengan gambar tak boleh lepas. Baju landscape lah. Begitulah halnya. Yang keempat, wujud ni kita ada. Sementara je tuan-tuan. Sampai disebut siapa baca surah Al-Mulk setiap hari setiap malam, selamat daripada kubur. Berapa orang yang percaya tuan-tuan? Tapi baca itu surah Al-Mulk semua balik. Sangka baik je lah. Mungkin kat rumah lagi 10 kali dibaca lah. Gitu je. Apalah baca surah Mulk semua balik. Lepas tu yang balik tu pun, alah Pak Imam tu macam bagus je baca surah Mulk. Dah duduk masuk neraka pun. Kok masuk neraka? Kau ni kenapa? Kau dulu surah Mulk. Yang di situ. Aku ngumpat kau kata. Apalah gitu. Cuba macam aku bagus kan baca Quran gitu kat masjid. Astagfirullahaladzim. Itu kita akan pelajari namanya apa tu? Ujub. Ujub ni satu sifat yang sangat buruk lah. Wujud kidam, bako. Kita tak bako. Ilmu. Hayat. Tak tahu ada yang mati. Tak ada, hidup semua ni. Gitu, hayat. Hayat ni apa? Hidup. Betul tak? Kita hidup tak? Tapi hidup kita sementara, suka-suka. Kata Imam Al-Ghazali ni, dalam kitab ni tuan-tuan akan jumpa, seperti burung hinggap di pohon mencari makan. Manuk mencelok, mabur. Mencelok tu lah. Hinggap sekejap itu hidup kat dunia. Kok kita nak action gitu, nak hebat, nak sombong, nak riak takabur. Kenapa? Gitu. Kita ni macam tu. Hayat sama. Basar, kalam, kudro, iroda. Apa lagi tuan-tuan? Semuanya ada kat kita ni. Cuma kita rasa kita ni bukanlah wujud. Kita ni ada. Betul tak? Kita ada juga kudro. Tapi kita bukan kudro yang itu. Kita ajuz. Apa ajuz? Ajuz apa? Bukan juz temikai, bukan. Ajuz ni lemah. Macam itulah. Kudroh ni berkuasa. Kita ada kuasa juga tak? Ada kuasa. Bapa menguasai keluarga di rumah. Gitu imam menguasai jemaah di tempat duduknya. Ini menguasai. Jadi 4 cara. Hakikat zat, qul huwallahu ahad. Hakikat af'al, la haula wala quwwata illa billah. Hakikat asma, bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari jangan kurang. Minima tuan-tuan boleh tak dapat 1000 satu hari? InsyaAllah. Jangan insyaAllah je. Kena pegang betul-betul tuan-tuan. Macam mana nak pegang ni? Tuan-tuan kena ada macam ni. Macam ni lah. Ni kalau malam menyala Ini jumlah ni 313. 313 kali 3. 313 kali 3 berapa? 900 lebih kan? Campurlah dalam Fatihah, baca Fatihah, baca surah, campur-campur semua tadi.
Makan apa, bismillah dah kan? Makan bismillah tak? Minum bismillah, pakai baju bismillah. Campur semua 1,000. Nak bagus lagi, duduk tu dapat 1,000. Kena jaga. Kalau kita tak, ini namanya tarekat dan jalan. Ini yang kita membawa. Memang ni katanya bid'ah ni. Tapi kalau kita nak kira macam ni, baru sampai sini dah tertidur. Dah sampai mana tadi? Lupa. Tapi kalau macam ni, kita ingat. Selagi tak habis, tak boleh tidur. Habis 313 letak, bawa bismillah, tasbih 1,000. Ada tak tasbih 1,000 kat rumah? Kena buat. Itu namanya tarekat ini, jalan nak dekat pada Allah. Kalau kita tak ada macam ni, kita tak akan sampai. Kalau sahabat kumpul biji kurma. Kita mana ada nak kumpul biji kurma? Biji sawit. Tumbuh dengan Tuan Haji ada biji sawit banyak kat kebun ni. Biji sawit. Gitu ya. Ataupun biji gajus. Ada biji gajus. Pokok gajus pun tak kenal. Kenal pokok gajus? Tak kenal, pokok gajus pun tak kenal. Jadi 4 ni. Fahami, amalkan hari-hari, insya-Allah. Sebenar-benar makrifat. Bahawasanya adalah ahli sopi memisalkan ia akan hati itu seperti raja. Hati itu seperti raja. Siapa? Jantung tadi. Sebab tu dalam zikir 14 yang saya dah bagi lama dulu, tuan-tuan kena amal betul-betul tu. Itu zikir nafas tu, yang ke-6 tu. Allahu Allahak, Allahu Allahai, Ya Qayyum, Allahai. Itu 6, 7, 8. Yang ke-9, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim taslima. Sekali je tuan-tuan baca, 80,000 tuan-tuan pahalanya. Allahu Akbar. Takkan cuma 9, 10 aja. Dapatkan 1,000 lah. Kita dah belajar selawat. Siapa kekal selawat 1,000 setiap hari, dah tak ada lain melainkan surga menanti. Allahu Akbar. Takkan orang mengselawat dia sempat ngumpat ke? Tak sempat nak umpat tuan-tuan. Pasal nak cukupkan 1,000 ni. Payah. Rupanya 1,000 selawat ni bukannya lama tuan-tuan. Kalau tak biasa memang payah. Macam mana? Jangan selawatlah 1,000 Ayat kursi. Ayat kursi, tuan-tuan mula-mula dapatkan 170 kali je. Nak terberat, nak terkentut semua ada. Rupanya dalam masa tak sampai 40 minit tuan-tuan, habis 170. Dah jadi biasa. Hati sudah seronok itu. Bahawasanya hati itu seperti raja, memisalkan akan badan manusia itu seperti negeri, tempat kerajaan itu. Pergi Johor, Melaka, itu merupakan apa? Merupakan apa? Anggota badannya. Anggota badan. Seperti negeri tempat kerajaan itu, dan memisalkan akan segala anggota yang zahir itu tenteranya. Siapa yang menjaga keselamatan kita? Tentera. Mana tentera kita? Mata. Mata ni tentera kita. Jangan tengok WhatsApp aja. Ini tengok toke susu kahwin tadi. Tak habis-habis. Banyak klip videonya. Siapa tu? Yang toke susu pisang tu. Siapa? Ingat aja ni. Menyesal tak dapat menyesal. Rupanya klip videonya banyak tuan-tuan. Wah Allah. Asyik tengok tu nak buat apa? Bukan nak kahwin lagi ya. Ada rasa nak kahwin lagi? Macam Haji, dia tak ada masa nak sakit kepala. Ya ada, insya-Allah mudah-mudahan. Haji nak ini bawah tuan-tuan kitab ni yang ada surat 3 bawah sekali, tepi, nota tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris daripada bawah nota kaki tepi tu bihaqi, dengan hak kebenaran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Apa dia kata? Setengah daripada khasiatnya sebelah tu, bahawasanya apabila dibaca akan dia 41 kali. Nampak tu? 41 kali. Pada sebarang hajat, nascaya ditunaikan. Haji ada berani nak kahwin lagi? Baca ni. Setiap hari 41 kali. Datang. Bukan yang kaya, bukan yang berias, bukan yang merana, bukan. Yang hebat-hebat gitu. Gitu. Datang. Minta. Satu hari 41 kali.
Berdasarkan hadis inilah maknanya ulama-ulama ni mengambil tamsil. Mana-mana ada orang beriman, dikumpul kat situ ada 40 orang, 41 orang, ada satu malaikat. Walaupun di Pasar Lambak. Yang pergi Pasar Lambak siapa tu? Banyak orang Islam sebenarnya. Ada tak 40 orang? Lebih. Yang sepanjang kat situ doa banyak-banyak. Ya Allah gitu. Makbul tuan-tuan di Pasar Lambak doa. Tapi kita tak tahu tempat-tempat itu. Mustajab doa itu. Jadi baca 40 kali. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kau dengar, kau tunduk, kau ikut kataku. Wah, dahsyat. Memang tak berani nak muka lah gitu. Dah tak payah cari batu penunduk, tak payah. Ini ni. Segala jin epret tunduk pada Sulaiman. Termasuklah Balqis Bila Balqis buka surat, Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat Bismillahirrahmanirrahim. Adakah Tuhan yang selain daripada yang aku sembah matahari ni? Kata Balqis dia. Kok ini Sulaiman menyembah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ni? Adakah Tuhan selain daripada yang aku sembah ini? Wahai raja atas sekalian, adakah Tuhan lain daripada ini? Wah gitu. Apa warning Sulaiman bawah ni? Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ni daripada Sulaiman. Sulaiman tu siapa? Siapa Sulaiman? Anak Daud. Daud anak siapa? Anak Daud. Daud anak siapa? Daud anak Sadiman. Pasal abang saya tu Daud. Ustaz Daud bin Sadiman Daud Sadiman. Daud siapa? Anak Sadiman. Bukan Daud yang itu. Ini Daud yang Nabi tu. Ya Allah. Maknanya baca Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Sulaiman ini mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala, kau datang kepadaku. Waktuni muslimin. Tunduk patuh. Kalau kau tak datang, ku serang negeramu. Balqis serta-merta datang dengan bala tentera, rakyat datang. Kata Epret, wahai Sulaiman, Balqis dalam perjalanan dah gerak ni. Macam mana kau duduk dalam hutan ni? Mana kau punya istana? Gitu. Maka kata Epret, wahai Sulaiman, aku akan bawa istana Balqis tu ke sini. Sebelum kau bangun daripada tempat dudukmu. Itu Epret. Maka Allah Ta'ala ajar manusia, jangan minta pada Epret. Jangan minta pada jin jembalang syaitan. Minta pada Allah. Bangunlah yang namanya Asyib Barhiyah. Asyib Barhiyah ni umat Nabi Sulaiman, manusia biasa. Wahai Sulaiman, kalau Iprit kata sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu, aku akan bawa datangkan istana Balqis sebelum kamu sempat kelip mata. Belum sempat kelip dah sampai. Apa yang dibaca tuan-tuan? Nanti kita jumpa di sinilah. Tuan-tuan, dah sampai Hitam. Dah sampai Johor. Dah tak masih tak start minyak jimat. Mahal minyak sekarang. Baru nak start aja, dah sampai Hitam. Dahsyat. Atau jalan main-main jalan Perasaannya biasa kalau 5 minit tu baru nak sampai Batu 11 Ini dah sampai Yompeng sana. Kok belum sempat tidur kok dah sampai Yompeng. Biasanya nak sampai Yompeng 1 jam, 1 jam setengah. 1 jam Haji lagi laju tu. Dia guna Epret laju. Astagfirullah. Nampak? Kalau kita belajar macam tu, dia kembali kepada astagfirullahalazim. Mana itu baguslah. Ilmu tu maknanya objektifnya tercapai. Objektif pengajaran tu tercapai. Jadi ni tuan-tuan malam ni saya ijazahkan. Ini ayat ni dah hamalan saya lama. Tuan-tuan saya ijazahkan untuk tuan-tuan amal. 1 2 3 4 5 baris pada bawah itulah. 6 tu Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Tuan-tuan habiskan ini. InsyaAllah kalau tuan-tuan jumpa nanti dalam Ramadan, saya akan titipkan amalan yang kata orang tu sapu angin tu. Tapi kena bawa ni dululah. Bawa ini. Pasal ke mana-mana Sulaiman dibawa oleh angin. Sekelip mata sampai. Jadi amalan ni dah tak ada tuan-tuan dalam. Inilah pembuka jalannya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala. Betul tak? Jadi bila kita pelajari ni, kita nak sesuatu betul tak? Tapi niatlah beramal kerana Allah.
Bukan kerana nak janda merana, bukan. Janda kaya, janda berias tak nak. Ada satu kawan baru kahwin 2 minggu lepas. Kak Leha janda kaya, untung ustaz ni dia nyanyikan gitu, ada beradik nyanyikan. Bertuah abang depan, Kak Leha janda kaya. Janda kaya. Rupanya tak tahan lama. Dia kahwin 2 minggu lepas 3 hari meninggal. Bukan janda kayanya tu, dia je meninggal ustaz tu. Janda ni makin kaya. Dapat harta ustaz tadi tu. Rumah sebesar-besar rumah, kereta sebesar-besar kereta. Alhamdulillah. Ditanya-tanya gitu, apa amalnya Kak Leha ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz dah pesan dulu 1000 jangan kurang. Menyesal aku tak ngamal gitu. Ini rahsia. Okey, buka pada pertanyaan kalau ada. Kita berhenti setakat tu lah. Dan murad itu akan datang. Ada nak tanya? Allah Muhammad. Allah Muhammad. Sama atau balikkan? Allah Muhammad. Itulah yang terpandang oleh Adam di dalam syurga. Kalimat tu Jadi bila dia berdosa, macam mana aku dah taubat lebih 300 tahun ini. Kau tak diangkat-angkat. Sujud lebih 300 tahun tuan-tuan. Taubat Adam ini. Maka baru dia teringat. Dalam syurga dulu ada Allah Muhammad. Muhammad ni kekasih Allah. Kalau aku sebut kekasih, mesti Allah suka tak? Maka Nabi Muhammad maksud La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala tanya, hai Adam, macam mana kau boleh sebut nama Muhammad itu? Aku ingat dulu masa dalam syurga, kamu dudukkan aku dalam syurga, aku terpandang itu kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi asbab kekasihmu ku sebut, maka ampunkan dosaku. Ya wahai Adam, semasa mu ucap tadi, aku dah ampunkan dosamu. Allahu Akbar. Ini Allah Muhammad Allah Muhammad. Bawahnya Bismillahirrahmanirrahim. Sarah bismillah tu tuan-tuan boleh tengok nota kaki tepi tu. Sama sebiji kitab hijau tu. Okey. Ada lagi nak tanya? Ketek-ketek tu. Ketik-ketik tu, digital tu. Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh ni tak buat langsung. Digital bateri tahan seminggu je. Ajalah yang kat jeri macam cincin tu ada. Ada RM5 RM5 lah, RM5. Boleh, tak ada masalah. Numbul kan? Tapi kalau kita pegang ni tuan-tuan, lain. Bila kita pegang satu bila satu siapa? Allah. Apa saja kita baca, apa saja kita amal, apa kita lapas, mesti kiblatnya Allah tadi. Kalau tak ada Allah dalam hati, habis. Zikirlah ribu-ribu. Kalau dalam hati tak ada Allah, habis. Itu Tapi kalau ketik-ketik tu macam mana? Boleh. Mana? Dibolehkan, tak ada masalah. Ialah zaman kemajuan lah. Jangan cakap bid'ah pula, tak boleh Benda ni memang dah ada zaman sekarang. Pakailah kemudahan yang ada. Mana jadi hamba yang bersyukurlah gunakan kemudahan yang ada. Ada lagi nak tanya? Tak ada. Untuk itu tuan-tuan, kita ada pertemuan lagi sekali. Jadi innahu min Sulaiman ni tadi everyday lah. 41 ingat lagi everyday Apa everyday? Susu ibu. Susu ibu. Jadi kita tak boleh lama-lama kena balik ni. Pasal susu ibu di rumah. Gitu. Jadi kalau tak ada, kita tanggung dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita hijau. Kita buka bab puasa lah minggu depan bab puasa. Pasal dah last. Boleh tu, mana kita hijau. Jawharil Mahub wa Mambahatil Qulub. Dalam bab puasa
Tuan-tuan boleh baca dululah. Tak faham boleh tanya. Oh.